Kita akan bercakap tentang satu lagi aktiviti yang akan berlangsung yang juga dianjurkan oleh Arkib Negara ataupun Arkib Negara Malaysia, iaitu Konvensyen Sejarah Negara 2019 yang mana bertemakan sejarah dan pembinaan negara yang akan diadakan pada 15 hingga 16 Oktober 2019. Dan untuk itu saya amat berhati untuk bersama dengan Puan Yati Mahrimun, Timbalan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia, dan juga Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Pensyarah Jabatan Sejarah Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Prof. Selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Alright. Baik, kita nak bercakap tentang satu lagi acara yang cukup bermakna dalam kita menyingkirkan satu lagi lipatan sejarah untuk kita melihat bagaimana pembelajaran dan juga penakulan tentang sejarah itu lebih difahami. Jadi mungkin Puan Yati boleh ceritakan tentang apakah yang akan kita hadapi ataupun kita lihat sepanjang konvensyen sejarah itu nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih RTM kerana sudi memberi ruang kepada kami untuk mewar-warkan mengenai program yang akan diadakan pada bulan ini. Seperti yang disebutkan tadi, Arkib Negara akan mengadakan Konvensyen Sejarah Negara 2019 selama 2 hari pada 15 hingga 16 Oktober. Bertempat di Hotel Tanera Bangi. Tema kepada konvensyen kita kali ini adalah sejarah dan pembinaan negara. Jadi untuk mengulas kenapa kami pilih tema ini nanti akan diulas lebih lanjut oleh Prof. Hamidin. Jadi secara ringkasnya kami juga amat berbesar hati dan bertuah kerana konvensyen ini nanti akan dirasmikan oleh Tuan yang terutama Tun Muhammad Khalil Yaakob, iaitu yang di-Pertua Negeri Melaka. Secara ringkasnya, konvensyen sejarah yang akan kita adakan ini akan membicarakan 4 topik penting negara, iaitu berkaitan dengan kemasyarakatan, federalisme, ekonomi dan juga pembinaan negara bangsa. Jadi konvensyen ini akan merangkumi 4 sesi utama, iaitu di sesi yang pertama nanti akan membicarakan berkenaan dengan kemasyarakatan, dan tokoh utama yang kita jemput untuk membuat pembentangan di sesi ini nanti adalah yang berbahagia Tun Daim Zainuddin, penasihat ekonomi negara kita. Dan selepas pembentangan akan disusuli dengan sesi forum yang akan kita ada 2 orang panel untuk sesi ini, iaitu Profesor Datuk Ahmad Adam dan juga Profesor Datuk Mohtar Saidin. Itu untuk sesi yang pertama. Di sesi yang kedua pula akan membicarakan mengenai persekutuan ataupun federalisme. Yang ini pembentangan utama akan dibuat oleh Yang Amat Arif, Tun Ahmad Fairuz, iaitu bekas Ketua Hakim Negara kita. Selepas pembentangan utama akan ada sesi forum yang juga ada 2 orang panel, iaitu Profesor Ahmad Kamal Nik Mahmud dan juga yang berhormat Datuk Aziz Bari. Yang sesi yang ketiga adalah berkaitan dengan ekonomi, dan pembentangan untuk sesi ekonomi ini, yang sesi ketiga, akan dibuat oleh Tan Sri Kamal Saleh, iaitu penasihat Lembaga Pengurusi Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia. Yang ini disusuli juga dengan forum oleh 2 orang panel, iaitu Profesor Dr. Rajah Rasiah dan juga siapa lagi sorang? Datuk Dr. Anis Yusof. Dan sesi yang keempat, sesi yang terakhir, berkaitan dengan pembinaan negara bangsa. Yang ini sesi ini pembentangan utama oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan forum oleh 2 orang panel, iaitu Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan dan juga Tan Sri Wan Zahid Nordin. Iaitu untuk secara ringkasnya perjalanan konvensyen kita pada hari itu. Kalau kita lihat kepada figura-figura yang akan membuat pembentangan itu nanti, latar belakangnya mungkin pelbagai, ada daripada bidang undang-undang, sejarah dan juga dalam bidang akademik. Jadi ini satu perkara yang cukup baik untuk kita mempelajari dan juga bertepatan dengan temanya juga, Prof. Sebab itu yang seperti Timah katakan tadi, kalau kita lihat dalam konteks
apa yang kita cuba sampaikan ialah kita melihat dalam kepelbagaian proses pembinaan negara itu, proses pembinaan negara bangsa itu, kita melihat bukan sahaja dari satu sudut, kerana kita melihat sejarah ini merangkumi keseluruhan. Jadi itu yang kita bercakap tentang sistem kerajaan, kita bercakap tentang sistem persekutuan. Kita sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan, bagaimana sistem ini diamalkan di negara kita. Kita bercakap tentang pembentukan masyarakat dalam konteks pembentukan masyarakat majmuk dan kepentingan ekonominya juga kita lihat. Dan pembentukan negara bangsa itu juga kita bercakap tentang kepentingan pendidikan. Jadi saya kira apa yang cuba kita lampirkan di sini ialah kita cuba melihat kepelbagaian pandangan, dari bukan saja daripada ahli akademik dari sudut sejarah, tetapi juga kita melihat dari segi practitioner. Kita melihat yang Ahmad Arif, Tun Ahmad Fairuz bersetuju sebagai seorang bekas ketua hakim negara yang mengetuai satu lagi cabang kita kata perundangan negara untuk melontarkan pandangan. Dan kita ada ahli ekonomi seperti Datuk Kamal Saleh, Profesor Kamal Saleh, Distinguished Professor Dr. Raja Rasya yang akan membincangkan tentang kepentingan ekonomi Malaysia. Jadi pada masa yang sama juga kita melihat kita sebagai sebuah negara sedang mengalami satu hala tuju yang baru dalam konteks politik dan pentadbiran. Sebab itu Dr. Anis Yusal contohnya sebagai Timbalan Ketua Pengarah GIAC menekankan kepentingan urus takbir dalam konteks kita sebagai pembina sebuah negara bangsa yang baru. Jadi dalam konteks ini saya kira konvensyen ini amat penting untuk kita membina satu landasan, satu kefahaman bukan sahaja tentang Malaysia baru, tapi untuk kita melihat dengan lebih luas lagi tentang perjalanan kita sebagai sebuah negara. Dan dalam konteks ini kita melihat perjalanan kita sebagai dalam membina sebuah negara bangsa, dalam membina sebuah nation, yang itu juga diketengahkan bagaimana kita pembentukan masyarakat dan sebagainya. Jadi saya kira amat penting bukan sahaja kepada generasi muda, tetapi juga siapa yang berminat untuk melihat, untuk mendengar pendapat, untuk memberikan pendapat tentang bagaimana perjalanan kita sebagai sebuah negara. Okey. Jadi perjalanan untuk konvensyen itu nanti, penyertaan bagi peserta-peserta tu bagaimana, Puan? Akan dibuka ke? Ya, pihak penganjur mensasarkan 500 penyertaan. Ada jemputan, ada juga secara daripada media sosial. Jadi penyertaan ini terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat termasuk daripada Sabah dan Sarawak. Kita juga menjemput budayawan, sejarawan, ahli-ahli akademik, pendidik, kaum belia dan pemimpin-pemimpin masyarakat, NGO, dan juga orang ramai kita akan buka melalui media sosial lah. Jadi penyertaan ini kita memperbagaikan termasuk juga pentadbir dan juga penggubal undang-undang supaya apa yang kita bincangkan, apa yang kita kupas di situ dapat dihayati, difahami dan mudah-mudahan akan dapat kita laksanakan untuk menjadikan satu hala tuju sejarah negara kita di masa hadapan untuk membina satu negara yang progresif, maju dan makmur. Itulah sebenarnya harapan. InsyaAllah. Silakan. Dan kita juga melihat sebagai konvensyen ini bukan suatu yang kita kata penamat, tapi merupakan satu permulaan untuk kita mengorak lagi seperti yang Puan katakan tadi, supaya pada masa akan datang kita boleh menekankan beberapa tema lain, contohnya golongan muda dan sebagainya dalam konteks pembentukan negara. Jadi saya kira apa yang kita harapkan konvensyen ini berjaya menyemai persoalan-persoalan baru tentang bukan lembaran-lembaran baru, bagaimana untuk kita melihat pada masa akan datang bagaimana sejarah itu harus digunakan dan apakah atur-atur baru yang hendak kita lihat. Contohnya kalau kita lihat dalam konteks kali ini kita cuba melihat dalam konteks federalism. Sebenarnya sangat menarik untuk kita lihat bagaimana evolusi kita sebagai sebuah persekutuan dengan apa yang berlaku. Kerana jarang mengapa kami memilih tema ini, kerana jarang bila kita bercakap tentang Malaysia ni ramai tak nak bercakap tentang persekutuan itu. Kita lupa bahawa kita ni sebenarnya bersifat persekutuan. Jadi kita nak lihat bagaimana kita ni boleh bersekutu, kita boleh membentuk sebagai perbezaan dari segi wilayah, negeri, undang-undang dan sebagainya. Ini saya rasa amat menarik untuk kita memahami latar belakang kita sebagai sebuah negara, sistem yang menjadi asas kita sebagai sebuah masyarakat di Malaysia. Okey. Dapat kita lihat juga penglibatan daripada ahli-ahli panel itu juga turut melibatkan ahli-ahli politik. Jadi kalau kita melihat juga pentadbiran kerajaan setelah lebih 60 tahun telah pun dibentuk dalam satu kerajaan pimpinan yang terbaru. Jadi ini telah pun mengubah landscape sejarah tanah
tanah air juga. Jadi bagaimana Prof menganggap dengan penglibatan alali pemain-pemain politik ini boleh menjadi satu lagi nilai tambah kepada pembentukan sejarah dari perspektif yang berbeza tetapi masih dalam kerangkanya? Sebab itu contohnya seperti salah seorang pengucap utama kami ialah Tun Dr. Daim Zainuddin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana kami ingin cuba menggabungkan pandangan dari segi ahli politik dan bagaimana ini merupakan satu sinkronis dengan golongan akademik dan juga mikir yang lain, kerana saya rasa ia memerlukan satu timbal balas di antara kedua-dua belah pihak. Jadi kita mempunyai contohnya apabila mengapa kami memilih Tun Dr. Daim Zainuddin, kerana kami melihat beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam konteks negara, malah terlibat sehingga hari ini bukan sahaja dari sudut politik tapi juga dari sudut ekonomi, dari sudut pembentukan masyarakat. Jadi saya merasakan mereka ini mampu menyumbangkan idea dari segi pengalaman mereka sebagai seorang ahli pentadbiran dan juga ahli kabinet dan sebagainya untuk diterima pakai untuk dilihat oleh ahli akademik, kumpulan lain, sasaran yang lain, untuk kita sama-sama mencari satu tanda aras baru, satu landasan baru pembentukan kita sebagai sebuah negara. Baik, sekali lagi Puan Yatimah sama-sama promosikan acara yang bakal berlangsung pada 15 dan 16 Oktober ini, Puan. Ya, pada 15-16 Oktober, Arkib Negara akan menganjurkan Konvensyen Sejarah Negara dengan tema Sejarah dan Pembinaan Negara. Konvensyen ini akan berlangsung selama 2 hari di Hotel Tanera Bangi. Jadi itulah harapan kami agar konvensyen ini dapat mencapai objektifnya, iaitu untuk melihat, menegaskan hala tuju sejarah negara sebagai wadah ataupun acuan dalam pembinaan negara. Jadi objektif yang kedua kita adalah untuk mengangkat disiplin sejarah itu sebagai satu elemen yang penting dalam bidang pendidikan dan juga pembangunan negara. Dan yang ketiga sekali adalah untuk menggembling perpaduan antara wilayah dan rakyat Malaysia yang berbagai kaum ini. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan dan juga selamat maju jaya diucapkan kepada Arkib Negara Malaysia dan juga Universiti Malaya kerana penganjuran satu konvensyen yang cukup bermakna ini. Terima kasih Puan Yatimah Rimun, Timbalan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia, dan juga Profesor Madar Dr. Hamidin Abdul Hamid, Pensyarah Jabatan Sejarah di Universiti Malaya.